Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar tingkatan 4 UIA. Uh, Pada kelas kali ini kita akan buat kelas secara dalam talian lah dan juga memang kelas dalam talian pun, tetapi kelas saya cuba untuk buat secara recording sebab ada urusan yang perlu diselesaikan nanti pada hari kelas kita. So nanti awak boleh rujuk baliklah rakaman kelas ni. Pada kelas ni kita nak masuk pada bab perbincangan tentang kesihatan diri dan reproduktif dalam awak punya silibus pembelajaran, iaitu pembelajaran tentang berkaitan dengan abstinence. So sebelum tu tunggu saya share screen kejap. Sekejap ya. Alright. So macam yang sekarang ni awak lihat. Okay. Okay. Kalau awak dengar tentang abstinence, apa yang awak tahu tentang apa perkataan tentang abstinence? So since kita pun tak ada interaksi di sini, saya terus terangkanlah. So abstinence ni ialah kalau saya letakkan di sini ialah keupayaan awak untuk menahan diri sendiri kita daripada melakukan perhubungan seksual tanpa ikatan. So kalau kita kalau dalam istilah mudahnya ialah seks luar nikah lah. So abstinence ni ialah keupayaan untuk kita kontrol diri kita. Kita kawal diri kita daripada melakukan hubungan seksual tanpa ikatan lah. Maksudnya kita masih belum berkahwin tetapi kita sudah pun melakukan hubungan seksual. Dan seperti kalau kita budaya kita di Malaysia ni agak ganjil sebenarnya kalau perhubungan seksual tanpa ikatan ni. Tapi kalau kita lihat di budaya-budaya barat, perhubungan seksual tanpa ikatan ni sudah menjadi satu lumrah lah, sudah menjadi satu perkara biasa. So tetapi kalau dalam budaya kita pun kalau tengok pada nilai-nilai daripada agama, semua agama sebenarnya sama ada agama Islam, agama berfahaman Buddha ataupun Hindu dan juga Kristian juga sebenarnya semua agama berkongsi satu pendapat yang sama, iaitu sebenarnya tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan seksual tanpa ikatan. So semua agama ini sebenarnya menyokong tentang idea ini, yang mana idea ini merupakan idea yang sangat positif yang memberikan pelbagai kebaikan jika kita mengimplementasikan dalam kehidupan lah. So itu yang so kalau kita sebut pasal seksual tanpa ikatan, kita tahulah kita melakukan hubungan seksual kan. Dan kalau awak baca kalau dalam surat khabar ke ataupun dalam majalah ataupun dalam artikel-artikel internet, awak jumpa saja perkataan abstinent. Abstinent ini melambangkan keupayaan diri kita untuk menahan diri daripada melakukan hubungan seksual tanpa ikatan. So sekarang ni pun ada kalau kita sebut pasal hubungan seksual tu mestilah melibatkan antara lelaki dan perempuan kan. Mana ada hubungan seksual yang melibatkan sama jenis. Ada tetapi itu tidak diambil kira lah. Itu merupakan perbuatan yang songsang dan melanggar fitrah sebagai manusia biasa. So sekarang ni apa yang kita nak belajar dalam pendidikan kesihatan, kemahiran abstinent ini untuk awak implementkan ilmu-ilmu abstinent ini supaya awak dapat implementkan dalam kehidupan real life situation nanti. So sebelum tu saya nak cakaplah kemahiran abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Sekejap saya balikkan sikit muka saya. Kemahiran abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. So macam mana? Kenapa kalau kita implementkan kemahiran abstinent kita dapat mencegah daripada perbuatan tingkah laku seksual sebelum nikah. Dan jika kita dapat mengimplementkan abstinence ini dalam kehidupan seharian, kita dapat memberikan perkara-perkara positif yang akan berlaku. Kalau kita tak berjaya untuk membantras tingkah laku seksual sebelum nikah, katakanlah seksual sebelum nikah ini berlaku secara berleluasa, ternyata ia akan memberikan kesan-kesan yang negatif lah.
So kat sini saya ada sebutkan kalau awak berjaya mengaplikasikan kemahiran abstinen, awak berjaya untuk mengelakkan diri daripada terjerumus dalam perbuatan seks sebelum nikah. And then awak pun dapat memelihara maruah diri dan juga menjaga nama baik keluarga. Katakanlah awak ni seorang pelajar lagi dan awak ada menjalin hubungan relationship couple lah dengan teman wanita ataupun teman lelaki, dan sekiranya kantoi katakan kita melakukan hubungan seks sebelum nikah dan katakan kita punya teman wanita tu mengandung anak kita contoh katakan, dan ia akan menjejaskan nama baik keluarga dan juga akan menjejaskan maruah diri kita lah, terutamanya apabila kita ni seorang pelajar, masih berada di pelajar, dan ia akan memberikan kesan jangka panjang lah. Walaupun perkara tu kita dah menyesali, tetapi sebenarnya tanggapan negatif daripada masyarakat dan sebagainya itu kita seolah-olah kita menghadapinya seumur hidup. Itu realiti dalam masyarakat kita sekarang. So, sebab tu kalau ni saya nak tunjuk awak sekejap. Saya nak tunjuk awak satu dialog lah macam mana situasi sebenar, macam mana untuk macam mana situasinya kalau dalam ni kan keupayaan abstinent dalam kehidupan seharian. So kalau kat sini kita tengok ni, ini apa, lelaki ni dia cuba untuk ajak perempuan ini, pelajar perempuan ini yang bernama Ayu untuk keluar kan. Dah jatuh cinta, biasalah ayat lelaki kan. Pancing kan, pancing supaya dapat keluar dengan kita. So dapat keluar dengan perempuan contoh, terutamanya perempuan ni lah. Kalau pelajar perempuan ni kita sangat risaulah sebab lagi-lagi di umur-umur awak ni kan, umur-umur remaja, so keupayaan abstinent tu sangat penting lah supaya kita tidak terjerumus dalam hubungan seks sebelum nikah. So kalau awak tengok ni kan, ini adalah contoh yang baik untuk kita lihat bagaimana keupayaan abstinent tu. Kadang-kadang tu kita fikir macam mana kita nak implementkan abstinent sedangkan abstinent sendiri pun kita tak faham. Sebenarnya tak, abstinent ni ialah satu kaedah. Yang mana kaedah itu kita lakukan bukan kaedah abstinent tu bukan kaedah itu saja. Tidak. Abstinent ni macam contoh kita boleh lihat lelaki ni, pelajar lelaki ni dia ajak Ayu untuk keluar tetapi dengan nada yang begitu mencurigakan. Agak kata nak ajak keluar tapi siap nak ajak naik motor sama-sama lah, nak ajak minum belanja, and then kita tak tahu dia bawa kita tu pergi mana dan sebagainya. So di sinilah implikasi kemahiran abstinent itu involve ataupun terlibat. So macam ni kita kalau kita tak ada kemahiran abstinent, kita terus bestnya dapat belanja minum, dia dapat minum free kan. Lepas tu dapat jalan-jalan, naik motor dengan boyfriend pula tu lelaki. Contohlah katakan yang ajak kita tu lelaki yang handsome. Mestilah kita bangga kan. Mesti kata, aku dapat keluar dengan jejaka paling hot sekali kat sekolah lah. Contoh. Dan di sinilah kemahiran abstinent mengambil peranan. Maksudnya di sini kalau awak lihat di sini Ayu dia mengamalkan kemahiran abstinent dengan dia menimbulkan satu syak dan berfikir pada masa hadapan bahawa mungkin lelaki ni akan buat apa-apa pada aku ke apa kan. So itu dia cakap kalau nak belanja saya minum tidak salah, tetapi biarlah dalam kawasan sekolah pada waktu rehat. Cikgu baru mengajar kita tentang abstinent. Macam ni lah, inilah yang dimaksudkan abstinent. So kita mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan. Fikir sebelum buat sesuatu tu kita fikir dulu. Kita fikir dulu apa. Contoh macam orang ajak kita minum, lelaki pula tu yang berlainan jantina, ajak pergi kawasan yang sunyi sepi. Kita berfikir, dia ni nak buat apa ni? Itulah abstinent. Maksudnya abstinent tu dia menyebabkan awak mengalami kesedaran dan juga tentang keburukan-keburukan atau outcome yang akan berlaku di masa akan hadapan lah. So awak takut saya lakukan sesuatu pada awak, ya saya perlu berjaga-jaga. Maksudnya sini berjaga-jagalah. Ini adalah salah satu contoh abstinent yang baik untuk dilihat di sini. Okey. So kalau kita boleh lihatlah kenapa abstinent ni sangat penting.
So kita akan lihat nanti. Alright, so kalau kat sini saya ada tunjukkan apakah cabaran-cabaran untuk mengamalkan abstinence. So apa sebenarnya kadang-kadang tu kalau awak perasan lumrah dalam kehidupan ni, perkara-perkara negatif ni lah yang kita suka buat. Contohnya kalau kita bercerita tentang pemakanan. Kalau awak perasan, pemakanan-pemakanan yang tak sihat lah yang sedap. Pemakanan-pemakanan yang sihat lah yang tak sedap, betul? Macam itulah juga dengan perlakuan. Perlakuan-perlakuan yang tak sihat, perlakuan-perlakuan yang negatif, perlakuan-perlakuan yang boleh membawa kepada kerosakan akhlak dan sebagainya, itulah yang ramai remaja kita suka buat. Contohnya, seperti pergi ke cyber cafe hingga ponten sekolah dan sebagainya. Perkara itu dia menimbulkan satu keseronokan dalam diri. Sebab tu kita nak bercerita apakah cabaran-cabaran dengan mengamalkan abstinence, iaitu kita macam mana kita nak tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang seperti yang kita bincangkan ialah hubungan seksual sebelum nikah lah. So pengaruh rakan. Ini lagi-lagi awak ni kan, awak semua remaja lagi. Remaja lagi ni dia hati dia masih belum kadang-kadang tu dia belum matang lagi. So maksudnya dia mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang luar. So itu agak berbahaya. Awak kena ni kalau pengaruh rakan ni kita perlu lihat. Maksudnya di sini ialah kita boleh berkawan dengan semua orang, tetapi kita juga perlu bijak untuk menilai sama ada ajakan-ajakan atau pengaruh yang diberikan oleh rakan yang kita kawan itu adalah baik ataupun tidak. So, pengaruh persekitaran masyarakat yang terlalu terdedah dengan unsur-unsur kehidupan yang negatif menjadi penghalang kepada nilai yang sepatutnya. Yang inilah pengaruh-pengaruh persekitaran inilah yang menyebabkan kita gagal untuk mengamalkan abstinence dalam kehidupan. Contohnya persekitaran ni ialah dari segi didikan ibu bapa ke contohnya. So contohnya ibu bapa terlampau sibuk untuk bekerja sehingga tidak mampu untuk menyediakan satu didikan yang kemas kepada anak-anak, dan dari samping itu kita pula remaja ni pula penuh dengan sifat ingin tahu dan sebagainya, dan perkara inilah yang menimbulkan cabaran untuk kita mengamalkan abstinence kerana ajakan-ajakan daripada rakan-rakan yang ingin menggunakan kita tu kita tidak tahu untuk bezakan sama ada baik atau buruk. Okey, dan cabaran lain yang untuk mengamalkan abstinence seperti pengaruh internet dan media sosial. So kalau kita lihat sekarang ni, kalau kita tengok dekat movie-movie English, movie-movie English, movie Bollywood dan sebagainya penuh dengan adegan-adegan yang seperti seks yang ringan lah, seperti ciuman, pelukan dan pakaian yang seksi dan sebagainya, dan ini begitu induce untuk kita mengamalkan seks sebelum nikah. Jika kalau lumrah untuk contohnya lelaki kan, dia tertarik dengan perempuan. So bila perempuan ni dia berhias terlalu berlebihan, so maksudnya di sini dia boleh cenderung untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah kerana kalau nak tunggu kahwin lama lagi kan. So dia cari jalan macam mana untuk memuaskan nafsu dia ni, dengan salah satunya ialah dia cuba untuk merealisasikan seks itu dengan kadar yang segera, iaitu dengan berkenalan ataupun memancing orang-orang ataupun pelajar-pelajar ataupun orang-orang yang dia rasa dia boleh pakai. Itu bahasa mudahnya lah, bahasa awamnya lah. Tetapi dia tengok pada Mamat ni, Minah ni macam boleh pakai ada ni kan. So dia usah apa semua dan sebagainya. So itulah pengaruh-pengaruh, dan salah satunya ialah dia lihat pada laman web lucah dan pornografi lah. So dekat situ dia boleh induce untuk terjebak dalam kancah hubungan seks sebelum nikah. Dan itu adalah salah satu cabaran lah untuk mengamalkan abstinence. Okay. So kalau awak boleh lihat di sini infografik yang disediakan ni pun kita boleh lihat yang macam saya cakap tadi, kenapa hubungan seks sebelum nikah ni tetap terjadi. Salah satunya adalah tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Macam sekarang kita masih belum ada
pendidikan seks yang khusus dalam subjek. Tetapi sebab itulah saya katakan pada awal kelas sebelum ni, kita jadikan pendidikan kesihatan yang kita nak belajar ni ialah satu medium untuk pelajaran untuk kehidupan. Maksudnya kita boleh juga belajar tentang ilmu-ilmu pendidikan hubungan seks sebelum nikah, pendidikan abstinent ini melalui pendidikan kesihatan dan jasmani. So kita terapkan. Ini juga yang apa yang kita belajar ini juga adalah sebahagian daripada pendidikan tentang seksual. Kita boleh tahu macam mana orang tu cuba untuk memancing kita untuk menjebakkan diri kita dalam kancah-kancah hubungan seksual sebelum nikah. Dan ini awak boleh lihat tiada kesedaran melindungi maruah diri, berpakaian kurang sopan, mungkin sebab dia terpengaruh dengan media-media artis-artis yang memakai pakaian yang agak menjolok mata dan dia terpengaruh, dia rasa itu cantik dan dia pakai, manakala kaum-kaum daripada pihak yang lelaki dan sebagainya dia melihat, dia sama-sama get attached di situ. So maksudnya di sini dua-dua perlu memainkan dalam memainkan peranan yang penting lah. Bukanlah kata seks sebelum nikah ni salah lelaki saja ataupun seks sebelum nikah ni salah perempuan saja. Ia melibatkan kedua-dua belah pihak. Kalau lelaki je yang buat, kalau perempuan tak jaga dari segi pakaian, percakapan dan sebagainya, benda tu akan terjadi juga. Tetapi kalaulah lelaki jaga, perempuan pun tak jaga dan perkara itu juga akan terjadi. So dua-dua kena ambil peranan. So, kita lihat pula kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. So, kesan seks sebelum nikah ni, ia akan memberikan tanggapan yang negatif. Bukan saja kepada diri kita, malahan kepada keluarga dan juga masyarakat lah. So, kalau kat sini, awak boleh lihat, kalau kat diri tu, ia mencemarkan reputasi diri. Ini saya dah terangkan pada awal kelas tadi, yang mana cemarkan diri dan reputasi. Kalau contohlah awak ni seorang pelajar, awak buat hubungan seks sebelum nikah dan katakan awak perempuan, awak mengandung. Ia akan memberikan satu perspektif yang buruk terhadap diri awak. Bukan saja kepada diri awak sendiri tetapi kepada keluarga awak dan juga kepada masyarakat. Masyarakat ini bila berleluasa hubungan seks sebelum nikah ni, masalah sosial juga akan meningkat, lahirnya lebih banyak anak tak sah taraf dan sebagainya. Kalau awak ada tertanya-tanya, apa maksud anak tidak sah taraf ni kan? Anak yang tidak sah taraf ni ialah anak yang lahir, kira kalau dalam bahasa mudah dia al-anwar nikah lah. Al-anwar nikah yang tidak boleh mewarisi harta dan sebagainya lah. Dia tidak termasuk dalam susu galur keturunan. Dia kalau nak sah taraf ni mesti daripada perkahwinan yang sah lah. Tidak boleh anak tapi kalau kita tengok budaya-budaya barat, anak tidak sah taraf ni banyak yang berlaku dan mereka buat tu macam tak ada apa-apa, tetapi dalam budaya kita, budaya orang Timur, itu merupakan satu perkara yang asing lah dan kita perlu jaga sama-sama. Okay, so saya rasa kita pun nak panjang-panjang pun tak guna kan. So kita boleh lihat di sini cara untuk menangani seks sebelum nikah. So ini awak boleh implementkan lah dalam kehidupan seharian awak. Macam mana, especially untuk pelajar-pelajar perempuan lah. Kalau pelajar lelaki ni dia tak risau sangat. Kalau pelajar perempuan ni perlu risau sikit lah. So cara menangani hubungan seks sebelum nikah ialah kita elakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada pelakuan seks sebelum nikah. Apa contoh situasi yang boleh juruskan pelakuan seks sebelum nikah ni? Antaranya ialah kita berdua-duaan dengan kekasih kita atau pasangan kita di tempat yang sunyi dan kita perkara-perkara itu boleh menimbulkan menjerumuskan kita daripada termasuk dalam perlakuan seks sebelum nikah. Dan yang kedua ialah kita mempunyai kemahiran komunikasi yang baik untuk menolak ajakan seks. Macam contoh, macam awal tadi saya ada tunjukkan awak kartun tentang dialog pelajar yang bernama Ayu dan seorang lelaki tadi. Itu ialah salah satu contoh yang baik untuk menunjukkan kemahiran komunikasi yang baik. Itulah kemahiran abstinent untuk kita mengawal diri kita daripada terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang jahat. So, yang lain kita boleh lihat di sini mewujudkan rasa hormat hormati, berani berkata tidak walaupun
seseorang yang kita sangat hormati. Contohnya satu tokoh yang kita sangat hormati tetapi dia memberikan satu ajakan yang agak mencurigakan yang boleh menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang perkara-perkara yang boleh terjadinya hubungan seksual sebelum menikah ni, kita berani untuk kata tidak walaupun kita sangat hormati dia. So tidak ni bukan bermakna kita tak hormati dia, tetapi tidak ini kita lihat pada konteksnya. Kalau katakan dia ajar kita lakukan perkara-perkara yang jahat walaupun dia seorang yang sangat hormati. Contoh macam saya guru awak, tetapi saya cakap dengan awak, saya suruh awak lakukan perbuatan yang buruk, yang jahat, yang negatif. Maka awak berhak untuk berkata tidak. Walaupun saya seorang guru awak dan awak perlu hormati ataupun cikgu-cikgu lain lah di dalam sekolah awak buat satu perkara yang melanggar etika dari segi perundangan, dari segi syarak dalam agama dan sebagainya, awak berhak untuk berkata tidak. Begitulah juga dengan hubungan seks sebelum nikah. So kita cara-cara nak menangani hubungan seks sebelum nikah ni kita amalkan, mempraktikkan kemahiran yang kita dah belajar tadi supaya kita dapat memelihara kita punya maruah diri, keluarga dan masyarakat. So saya rasa saya stop share dulu. So kelas kita rasanya berhenti sampai di sini dulu dan nanti saya akan masukkan beberapa lah, tak banyak pun, latihan subjektif je kan. Latihan subjektif dia dalam Google Form, awak boleh masukkan terus jawab dalam tu boleh ataupun awak nak jawab dalam buku pun tak ada masalah. Dua-dua okey. So nasihat saya mudah awak terus buat dalam tu lah, terus submit dan nanti apa-apa hal nanti saya akan maklumkan di dalam grup. So kalau dalam pembelajaran online ni agak bosan sikit lah kan. Kita belajar tidak secara bersemuka. So mungkin kalau dalam belajar bersemuka nanti kita boleh ubah cara pengajaran supaya menjadi lebih seronok lah. Kalau yang ni online kan, so kita ikut je lah dulu. So nanti kita jumpa insyaAllah dalam bulan naik sekolah nanti kita akan jumpa secara bersemuka, kita akan teruskan dengan pembelajaran seterusnya. So saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.